Assalamualaikum. Hai semua. Kek buah legend yang sentiasa ada peminat dari dulu hinggalah sekarang. Kek orang lama ni. Siapa peminat kek buah kukus kat sini? Permintaan pun memang selalu ada je, tak kira di musim perayaan atau bukan. Harga sebiji kek buah kukus ni boleh tahan mahalnya kan? Antara faktornya adalah bahan-bahan yang digunakan. Lagi premium bahan-bahannya, lagi mahal harga kek. Lagi satu, nak kukusnya tu memang makan masa sampai 4 jam untuk sebiji kek ni. Barulah dapat hasil kek yang moist. Orang kata nak buat kek buah kukus ni ada petua-petuanya juga. Kadang timbul persoalan, kenapa kek buah kukus kita jadi kering, buah-buahnya mendap di bahagian bawah, warna kek tak hitam, kek cepat berkulat, buah-buah dalam kek berderai bila potong dan macam-macam lagi lah masalah yang timbul. Jadi dalam tutorial ni Umi dah pun menjawab semua persoalan-persoalan tersebut dengan cukup details. Kalau anda nak tahu, jom tonton video Umi ni hingga habis. Okey, jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan untuk buat kek buah kukus ni dahulu. 500 gram buah-buahan campur. Yang ini Umi beli di kedai bakery. Yang ini pula kulit limau 100 gram pun sama, Umi beli di kedai bakery je. Buah ceri merah, kemudian buah ceri hijau. Kedua-dua ceri ni nanti Umi akan tambahkan sedikit sahaja dalam mixed fruit tu. 100 gram buah cranberry, Umi tambahkan sikit-sikit nanti. Dapatlah semua sekali total dalam 750 gram mixed fruit ni. Yang telah ditambah ceri merah, hijau, kulit limau dan juga buah cranberry tadi tu. 150 gram buah apricot kering, racik sederhana kecil. Ni contoh apricot kering yang belum dipotong. Saiznya besar sikit macam duit shilling 20 sen tu. Seterusnya 350 gram tepung gandum. Umi guna cap bunga ros ni. Tak kisah pun sebenarnya jenama apa-apa. 250 gram pure butter. Umi pakai unsalted ancho ni. Lagi premium dan tulen butternya, lagi sedaplah hasil kek buah kita. 3 biji telur grade A atau grade B pun boleh. Asalkan guna telur yang fresh lagi baik. 80 ml air panas mendidih. 1/4 cawan pati jus orange Sunquick. Ini contoh botolnya. 1/4 cawan susu pekat manis. 1 sudu kecil esen vanila bagi kurangkan bau hanyir telur. Seterusnya, ini ialah black treacle iaitu pewarna hitam coklat. Fungsinya bagi warna kek buah kukus kita lebih hitam menawan. Boleh dapatkan di kedai bakery. Kalau tak pun boleh je gantikan dengan pewarna coklat makanan. Seterusnya, setengah sudu kecil serbuk buah pala. Yang ini optional je, tapi kalau tambah lagi bertambah sedap rasa kek buah kukus. 1 sudu kecil cream of tartar. Ni contohnya. Boleh dapatkan di pasaraya, ada dijual. 2 sudu kecil penuh soda bikarbonat. Dua-dua bahan ni membantu untuk gebukan kek. Langkah pertama ni, Umi akan ayakkan dahulu tepung gandum, cream of tartar, soda bikarbonat dan juga serbuk buah pala. Keempat-empat bahan ni ayakkan bagi tekstur tepungnya lebih halus, ringan dan tiadalah ketul-ketul tepung yang tertinggal tu. Dah siap ayakkan, ketepikan dahulu. Dalam satu besen atau mangkuk yang besar, pecahkan 3 biji telur. Ciri-ciri telur yang fresh ni, bila kita pecahkan telur tu, kuning telur tu tak mudah pecah. Dan nampak putih telur tu dia bertali tu ya. Pukul telur ni sekejap. Jangan pukul telur ni hingga kembang ya. Gaulkan bagi telur tu sebati dalam 2 ke 3 minit dah mencukupi. Okey, kenapa Umi tak bagi pukul hingga telur tu kembang? Sebabnya nanti kek buah kita akan kelihatan kering, tak moist. Dah pukul bagi sebati, ketepikan dahulu adunan telur ni. Ambil 1 sendok atau segenggam tepung yang telah diayakkan tadi, masukkan dalam mixed fruit.
Masukkan sekali buah apricot kering yang telah kita racik-racikkan awal-awal tu. Gaulkan tepung ni hingga bersalut sekata bersama mixed fruit. Okey, tujuan kita gaul buah bersama tepung ni supaya kita nak buah-buah tu berada di serata kek. Buahnya tak akan mendap atau tenggelam di bahagian bawah kek. Kita tak naklah bahagian atas tak ada buah, bawah kek tu penuh dengan buah-buah. Tak cantik nanti kan, tak sekata gitu. Dah siap bedakkan mixed fruit ni, boleh ketepikan dahulu. Sekarang jom kita buat pula gula hangus. Masukkan gula pasir dalam kuali. Buka api kecil sahaja dan masak gula sampai berwarna perang tua. Jangan bagi hangus ya, api tu biar kecil je. Sesekali boleh goyang-goyangkan kuali atau pan tu bagi gula tu cair sekata. Dah agak mula nak mencair tu, barulah Umi gaul-gaul hingga gula pasir tadi tu betul-betul cair dan berwarna perang tua macam ni. Dan dah tak ada ketulan-ketulan gula pasir tu lagi. Kemudian perlahan-lahan barulah tuangkan air panas yang mendidih. Waktu ni hati-hati ya. Gula tu takut meruap atau merecik. Api biar kecil je. Lepas dah tuangkan air panas ni, terus gaulkan perlahan-lahan dan sambung masak lagi bagi ketulan-ketulan gula tu cair semula. Proses ni memang makan masa sikit. Api biar terus kecil je. Sambung je gaul bagi gula tu betul-betul cair sepenuhnya. Warna air gula ni pun dah nampak semakin gelap kan bila ditambah air panas tadi. Gula dah betul-betul mencair tu, barulah masukkan butter. Gaul bagi air gula dan butter tu sebati bersama dan bercampur rata. Dah sebati, bolehlah tutup api dan biarkan sejuk sebentar. Barulah kita masukkan dalam adunan telur yang telah dipukul tadi. Jangan masukkan panas-panas. Kang telur tu masak jadinya. Gaul bagi telur tu sebati dengan air gula hangus dan butter. Umi gaul guna whisk je, senang. Gaul manja-manja je. Kemudian masukkan esen vanila, black treacle. Letak dalam satu sudu kecil je, dah mencukupi ya. Sebab warna kek buah ni akan lebih hitam lepas siap dikukus nanti. Gaul perlahan, bagi kedua-dua bahan ni sebati. Kemudian masukkan susu pekat manis. Resipi kek buah ni versi kurang manis ya. Jadi tak adalah cepat muak bila makan. Gaul bagi susu pekat sebati bersama adunan. Masukkan pula parti jus oren. Bagi lebih sedap dan beraroma bau kek buah. Gaul bagi sebati. Waktu ni boleh nampak adunan tu dah semakin memekat. Gaul perlahan-lahan je bagi semua bahan-bahan tadi bercampur rata. Kemudian barulah masukkan tepung gandum secara berperingkat, iaitu sedikit demi sedikit hingga tepung habis. Setiap kali masukkan tepung, gaul dahulu bagi sekata baru tambah lagi. Gaul tu biar manja-manja je. Semakin lama kita tambah tepung ni, adunan tu akan semakin pekat dan kelihatan likat sedikit. Tepung dah sebati dan tak berketul, barulah masukkan buah-buahan kering yang telah disalut tepung awal-awal tadi tu. Kemudian gaul perlahan hinggalah buah-buah tu betul-betul sekata dan sebati bersama adunan. Waktu ni gaul perlahan je ya, jangan overmix. Dah sebati sepenuhnya, boleh tengok tu adunan kek buah kita akan kelihatan pekat dan likat.
Sediakan loyang saiz 8x8x6 inci. Umi dah siap-siap oles dengan sedikit butter dan letak parchment paper di dasar loyang. Di tepi-tepi itu pun sapukan dengan butter juga supaya mudah nanti nak keluarkan kek lepas dikukus. Selain tu, anda boleh juga guna bekas plastik yang macam ni, square 7. Ianya tahan haba dan sesuai jugalah untuk kukus dalam bekas tu. Cuma kalau guna bekas yang satu ni, kena buka satu dari bahagian penutup bekas tu. Sebab kalau ditutup rapat ke empat-empat penjuru tu, nanti bekas plastik ni akan kemek sebab tiada pengaliran udara. Nanti tak cantik lah bentuk kek. Jadi kemek gitu kan. Masukkan adunan kek dalam loyang. Adunan ni akan penuh 3/4 dari loyang. Kalau masuk bekas-bekas plastik yang lain pun sama ya. Tuangkan adunan kek dalam 3/4 penuh sahaja. Kemudian dah siap tuangkan tu, hentak-hentakkan sikit dalam 2 ke 3 kali macam tu bagi bubble udara keluar. Tutup permukaan loyang dengan aluminium foil atau apa-apa penutup. Tutup bagi kemas dan tiada lubang atau aluminium foil tu tak ada terkoyak ke apa ya. Supaya kita tak nak air kukusan tu masuk dalam adunan semasa proses pengukusan kek. Bahagian bawah loyang tu pun pastikan tiada lubang-lubang ya. Kalau ada boleh tutup dengan aluminium foil bagi adunan kek tu tak adalah terkeluar masa proses pengukusan kek. Dah tutup kemas, masukkan dalam tray pengukus. Pastikan air kukusan dah disediakan terlebih awal. Air dah menggelegak, baru masukkan loyang kek dalam pengukus elektrik. Umi kukus kek buah ni selama 4 jam untuk hasilkan kek yang moist, masak tanpa gagal dan tahan lebih lama. Jadi kek kita tak cepat rosak atau berkulat. Kalau guna dapur gas, 2 jam yang pertama guna api kuat supaya buah-buah tu tertolak ke atas dan tak mendap ke bawah. Dan 2 jam yang terakhir guna api sederhana perlahan. Lagi satu tips nak bagi kek masak sempurna tanpa gagal selama 4 jam tu, bila air dah berkurangan, pastikan tambah air panas yang mendidih ya dalam bekas kukusan tu untuk terus sambung kukus. Jangan guna air sejuk atau air paip. Nanti proses pengukusan tu akan jadi terbantut sebab nak bagi air yang baru masuk tu panas semula kan. Jadi dapatkan poin penting kat situ. Dan satu lagi tips, apabila kek masak, seeloknya biarkan kek dalam pengukus dan loyang tu jangan diangkat dahulu waktu panas-panas. Sebab jika diangkat terus, kemungkinan besar buah-buah akan turun ke bawah kerana gula tu masih mencair, belum kukuh untuk memegang buah-buah tersebut. Potong kek bila dah betul-betul sejuk atau keesokan harinya. Buka parchment paper tu, lebihan butter cair tu boleh sapukan semula di atas kek. Kek ni Umi akan wrappingkan bagi kemas dan akan masukkan dahulu dalam peti sejuk bahagian bawah. Keesokan harinya barulah akan dipotong. Pastikan dibungkus dengan kemas untuk kekalkan moisture kek. Iaitu kita nak bagi kek tu kekal lembapnya. Sebenarnya kek buah kukus ni akan lebih sedap dimakan selepas 2 hari pembuatannya. Dan bila nak potong pun tekstur kek akan lebih padat dan cantik potongan kek kita. Sebab buah-buah kat dalam tu dah betul-betul memegang kuat dan sebati meresap bersama kek. Jangan dipotong waktu kek tu masih panas atau suam sebab buah-buah tu akan berderai. Ia masih belum memegang kuat lagi. Dapatkan tips penting kat situ. Okey, ini kek buah yang telah Umi peram selama semalaman. Boleh nampak tu kan hasil keknya sangat-sangat moist. Ya Allah, rasanya pun sedap yang teramat. Makin lama disimpan dan diperam, makin terasa sedap dan merasa buah-buah kat dalam tu. Hasil kek pun akan lebih lembut dan moist. Sebelum makan, yang terbaik kita kena keluarkan 30 minit awal dahulu, barulah dipotong. Sekian sahaja tutorial kek buah kukus 4 jam legend by Umi. Resipi ni special Umi cedok dari seorang guru yang pakar buat kek buah.
memang terbaik. Ramai cakap sedap dan moist resipi kek buahnya. Semoga bermanfaat untuk anda mencuba. Boleh juga buat buah tangan untuk ayah dan bonda di kampung tu. Ini adalah kek buah yang Umi dah peram selama seminggu ni. Boleh nampak kan warnanya semakin gelap, semakin hitam dan semakin moist, makin lembap keknya dan rasanya pun makin sedap. Memang serius sedap sangat-sangat. Jadi jangan lupa jom kita cuba resipi yang best ni. Jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa ya subscribe, like, share, tekan lonceng untuk dapatkan notification video-video terbaru hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Assalamualaikum. Bye.